الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الحمد لله الغني الحميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Tabayyun dalam menerima informasi. Saudaraku yang dikasihi sekalian, semenjak negara kita dan seluruh dunia diuji dengan pandemik COVID-19, hinggalah ke hari ini, bahkan sebelumnya lagi, media sosial dipenuhi dengan pelbagai informasi tanpa batasan, sama ada sahih atau tidak. Antara isu yang timbul dan tersebar adalah seperti wujudnya konspirasi terhadap peristiwa wabak pandemik COVID-19, agenda Illuminati, Freemason dan sebagainya. Begitu juga tuduhan dan dakwaan ke atas para ulama dan mufti berkaitan dengan isu hukum larangan merentas negeri, penjarakan ketika solat berjemaah di masjid dan surau. Mereka dituduh telah memfatwakan hukum hakam seperti mengikut telunjuk Yahudi Zionis dan sebagainya. Golongan yang berkhidmat di masjid pula difitnah dan digambarkan sebagai penghalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, isu-isu seharian kita seperti isu vaksin, produk halal, pematuhan SOP dan sebagainya. Moga kita tidak terjatuh dalam golongan penyebar fitnah, pencela, berpaling daripada kebenaran dan seumpamanya. Sebaliknya tergolong dalam kalangan yang berpegang teguh dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua diberi hidayah dan taufik serta dikurniakan keharmonian dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dikasihi sekalian, perkongsian informasi tanpa batasan ini menyebabkan kita menerima berita dan maklumat yang palsu, tidak tepat dan tidak menyeluruh. Ia memberi kesan pembentukan persepsi yang salah atau tidak tepat terhadap hakikat sesuatu yang didengari. Pihak kerajaan maupun rakyat ketika ini yang berhadapan dengan pandemik terpaksa pula menghadapi lendakan informasi yang tidak dapat dipastikan kesahihannya di media sosial. Berita palsu, tidak tepat, hasutan dan seumpamanya menjadi penyebab timbul keresahan, kebencian, berpaling daripada kebenaran dan sebagainya dalam kehidupan kita. Seterusnya membawa kerosakan dalam kehidupan bermasyarakat
dan juga bernegara. Ambillah pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sadaqallahul azim. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya, padahal kalau mereka kembali sahaja itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu iaitu terbabas menurut syaitan, kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya antara kamu. Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsirnya menyatakan bahawa ayat ini diturunkan semasa peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan isteri-isterinya. Lantas tersebar khabar angin bahawa baginda telah menceraikan isteri-isterinya. Menyedari keadaan tersebut menyebabkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertindak membetulkan keadaan, iaitu pergi ke pintu masjid dan bersuara dengan suara yang tinggi serta menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan isteri-isterinya. Setelah itu turunlah ayat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah meletakkan garis panduan dalam menerima informasi. Antara sumber rujukan utama dalam penerimaan sesuatu berita adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Imam At-Tabari melalui kitab tafsirnya menjelaskan bahawa hendaklah kamu tabayyun dengan makna menangguh seketika informasi atau berita yang sampai kepada kamu sehingga kamu mengetahui dan yakin akan kebenarannya. Jangan sekali-kali kamu tergesa-gesa untuk menerimanya. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya bertajuk Fathul Qadir pula menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan tabayyun adalah memeriksa dengan teliti, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, serta melihat dengan keilmuan yang mendalam terhadap sesuatu peristiwa dan khabar yang diterima sehingga menjadi jelas dan terang baginya. Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya turut menyebut berkaitan ayat 6 surah Al-Hujurat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
At-tathabbutu minallahi wal ajalatu minasyaitan. Mengambil langkah menyelidik itu ajaran Allah, manakala terburu-buru itu adalah bisikan syaitan. Sebagai seorang mukmin, sepatutnya mengambil sikap tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita yang didengarinya, lebih-lebih lagi informasi yang diterima daripada seorang fasik. Fasik bermaksud orang yang melakukan dosa besar jika pelakunya muslim. Orang yang tidak beriman turut juga digelar fasik kerana melanggar fitrah dan hukum Allah. Cermat dalam menyebarkan informasi adalah sikap yang sepatutnya ada pada setiap insan yang beriman, iaitu menyiasat terlebih dahulu berita yang disampaikan oleh sesiapa sahaja yang belum dipastikan kesahihannya. Sehubungan itu, dalam isu tabayyun seperti ini, mimbar menyeru semua umat Islam supaya memperhalusi sumber sesuatu informasi yang bersifat mendatangi, iaitu sampai ke telinga dan mata kita, supaya mendapatkan penjelasan terhadap berita itu dengan merujuk kepada sumber yang benar-benar sahih dan berautoriti. Begitulah juga apabila informasi yang diterima, maka rujuklah kepada mereka sesuai dengan bidang kepakaran dalam perkara tersebut. Dalam situasi akhir zaman begini, tabayyun terhadap segala sumber informasi yang diterima adalah amat dituntut dalam memelihara keharmonian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar ingin menegaskan kepada setiap insan yang mukmin, yang percaya dengan hari akhirat, iaitu hari pembalasan, supaya memelihara mulut dan hujung jari kita perlu dijaga sebaik-baiknya di atas landasan syariat. Jika tidak, ia akan digunakan untuk menyebar berita palsu, memfitnah, mencela dan sebagainya tanpa disedari. Jika tidak pasti dalam sesuatu perkara, janganlah disebarkan. Islam mengutamakan ilmu lawan kepada jahil. Dalam setiap perkara, ilmu didahulukan, termasuklah dalam menerima informasi. Jadikanlah diri sebagai penuntut ilmu, banyak membaca dan seumpamanya. Dengan itu, tindakan kita lebih berhati-hati, kerana dengan ilmu kita akan menyedari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Bertindak atas dasar kejahilan adalah sesuatu yang dikeji di dalam Islam, seperti menyebarkan sesuatu informasi yang tidak dipastikan kebenarannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi menghuraikan hadis ini dalam Sahih Muslim, bahawa hadis ini menunjukkan larangan daripada bercakap setiap apa yang dia dengar, kerana apa yang didengar itu ada kemungkinan benar atau sebaliknya. Justru apabila dia berbicara setiap apa yang dia dengar, maka sesungguhnya dia telah mendustakan dengan berita-beritanya yang boleh jadi bukan begitu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa perkara penting sebagai pengajaran dan peringatan kita bersama. Pertama, peliharalah diri daripada tergolong dalam kalangan mereka yang terjerumus dalam kancah fitnah, mencaci, mencela, memfitnah dan sebagainya.
peliharalah keharmonian dan kesejahteraan hidup. Kedua, tabayyun dalam menerima informasi adalah perkara yang dituntut, lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhir zaman. Ketiga, jagalah perbuatan kita sama ada berbentuk tindakan, lisan dan tulisan supaya berada dalam landasan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, rujuklah apa jua informasi yang sampai ke pengetahuan kita dengan pihak yang dipercayai dan berautoriti serta pakar tentangnya. Dan yang kelima, tinggalkanlah perkara-perkara yang bersifat persepsi, sangkaan dan fitnah, dan gantikanlah perkara yang lebih utama, iaitu menuntut ilmu. Utamakanlah menuntut ilmu fardu ain, iaitu aqidah, fiqh dan akhlak, serta memperkasakannya. Dalam konteks khutbah hari ini, ilmu berkaitan akhlak sesama manusia. Ilmu beginilah yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim mengikut manhaj yang betul serta berperingkat-peringkat dan istiqamah hingga ke akhir hayat, serta berpegang teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua diberi hidayah dan kekuatan untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama sentiasa mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagi yang belum menerima vaksin,
dianjurkan agar segera mendapatkannya sebagai ikhtiar untuk menyekat penularan wabak berbahaya ini dalam masyarakat. Pada masa yang sama, teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera wabak ini daripada kita. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit. Dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil marad sihhah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Berada di tempat yang telah ditentukan. Masalah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah. Wajah. Wa tabassama wa tabassama. Inna salati wa nusuki la sharika lahu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا يعزفنا. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا وأشهد أن كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم.